Kali ini memperkatakan mengenai dengan Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima bagi tahun 2023 Masihi. Dan gembira rasanya apabila dua orang tetamu undangan kita sudah berada di studio siaran pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua, begitu juga dengan audio penonton untuk mengongsikan tajuk pagi ini. Terus saja saya perkenalkan Yang Mulia Pengiran Hajah Masyayu binti Pengiran Haji Yusof, merupakan pegawai pendidikan tingkat khas Jabatan Pengurusan Pendidik selaku setiausaha bersama Majlis. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat pagi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Yang Mulia Puan Hajah Mal Hafidah binti Haji Malik, pegawai pelajaran kanan Jabatan Sekolah-Sekolah selaku setiausaha bersama Majlis. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat wabarakatuh. juga pagi ini ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Rapai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk berkongsi bersama kita berdua ni. Begitu juga penonton-penonton di rumah berkenaan dengan Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima bagi tahun 2023 Masihi. Baik, untuk memulakan ruangan wawancara ini, saya serahkan terlebih dahulu kepada rakan juga saya ini, Intan, untuk bersama dengan tetamu kita. Silakan Intan. Ya, terima kasih Wali. Jadi kita ni bicara mengenai dengan Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima ya bagi tahun 2023. Jadi kita akan bertanya ni ya kepada Yang Mulia Pengiran Hajah Masyayu. Jadi pengirannya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah ya majlis yang akan dikongsikan pada hari ini. Silakan. Terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bagi pihak Kementerian Pendidikan, saya ingin mewakili untuk menyampaikan setinggi penghargaan dan berbanyak terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei di atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan untuk mengongsikan maklumat mengenai Convention Pemimpin Sekolah kali kelima bagi tahun 2023. Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan sistem pendidikan negara berfungsi secara berkesan kerana sistem pendidikan yang berkualiti adalah teras kepada pembangunan negara. Dedikasi dan komitmen daripada pemimpin sekolah dan juga tenaga pengajar dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan kelas pertama yang mampu meningkatkan pencapaian keberhasilan pelajar akan terus insya-Allah dapat direalisasikan seperti yang dihasratkan oleh wawasan negara kita. Oleh itu dalam usaha untuk menyokong pelan strategik Kementerian Pendidikan dan aspirasi wawasan Brunei 2035 dan bagi menghasilkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan juga bagi menyediakan satu landasan atau platform bagi pemimpin-pemimpin sekolah untuk terus terlibat dengan bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Jadinya Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pengurusan Pendidik pada tahun ini akan mengadakan bersama Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima bagi tahun 2023. InsyaAllah majlis tersebut ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada hari pertama akan berlangsung pada hari Rabu 12 Syawal 1444 Hijrah bersamaan 3 Mei 2023 bermula jam 7.45 pagi hingga 12.30 hari dan diteruskan dengan sesi petang bermula jam 1.45 hingga 4.30 petang. Manakala hari kedua convention akan berlangsung insyaAllah pada hari Khamis 13 Syawal 1414 Hijrah bersamaan 4 Mei 2023 bermula jam 7.45 pagi hingga jam 12.30 hari dan convention akan diadakan di Dewan Persidangan Bridex di Jerudong. Ya, Alhamdulillah. Ya, itulah mengenai dengan Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima yang akan diadakan nanti selama 2 hari, iaitu pada 3 hari bulan Mei 2023 dan juga ya pada 4 Mei 2023 bertempat di Dewan Persidangan Bridex Jerudong ya. Ya. Jadi ingin kita ketahui juga nih, menerusi majlis ini nanti, maksud saya Majlis Convention Pemimpin Sekolah ini, siapakah nanti yang akan hadir ya selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut? Hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Convention Pemimpin Sekolah bagi tahun 2023 ini adalah Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam, yang juga akan berkesudian memberikan ucapan pada majlis tersebut. Turut hadir sama Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Jemputan-Jemputan Khas, Pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan, Majlis Pemimpin Sekolah Brunei Darussalam dan kira-kira seramai 346 orang pemimpin-pemimpin sekolah daripada sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah, pusat tingkatan 6 kerajaan,
Beserta juga pemimpin sekolah yang dijemput hadir daripada sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pengajian Islam, Institut Tahfiz Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Kementerian Halal Agama dan juga sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan. Jadi jumlah kehadiran secara menyeluruh insya-Allah adalah dijangkakan seramai kira-kira 528 orang, termasuk para jemputan dan juga ahli jawatan kuasa kerja. Penyampai ucap tama di Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima ialah Yang Mulia Profesor Geoff Masters, yang merupakan Ketua Eksekutif the Australian Council for Educational Research, ACER. Profesor Geoff Masters merupakan seorang pakar yang terkenal dalam bidang pendidikan, khususnya bidang penilaian atau assessment, yang merupakan subtema di dalam convention ini, dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas di dalam reformasi kurikulum dan penilaian, dan ini adalah sejajar dengan objektif Convention Pemimpin Sekolah, iaitu untuk membangunkan rangka kerja penilaian kebangsaan yang dihasratkan bagi menggalakkan penggunaan penilaian yang berkualiti di sekolah-sekolah. Dan ini juga adalah memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan dalam memastikan pelaksanaan penilaian yang berkualiti di sekolah dengan menyediakan maklumat yang jelas dan tepat dan menepati prestasi pelajar yang boleh digunakan untuk memaklumkan pengajaran dan menyokong pembelajaran pelajar berkenaan. Alhamdulillah ya. Jadi pengiranya mengenai dengan majlis ini, jadi apakah antara tujuannya ataupun matlamat dan juga objektif convention serta apa tema convention yang akan berlangsung ini? Terima kasih. Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima tahun ini bertujuan untuk mengukuhkan kesepaduan sistemik ataupun sistemik coherence di dalam Kementerian Pendidikan dan bersama pihak-pihak yang berkepentingan melalui penglibatan dan sokongan yang kukuh dan mampan. Secara langsung, Majlis Convention Pemimpin Sekolah adalah untuk mendukung hasrat strategik objektif pertama dalam strategik Kementerian Pendidikan, iaitu bagi transformasi sumber tenaga manusia yang berunsurkan budaya berprestasi kerja. Convention ini juga mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama iaitu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi pemimpin sekolah. Kedua, meningkatkan accountability bersama, shared accountability di antara jabatan-jabatan dan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan inisiatif Kementerian Pendidikan dan memberi pengiktirafan kepada sumbangan dan pencapaian sekolah. Tema bagi Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima ini ialah pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti, atau dalam bahasa Inggerisnya quality leaders, quality education, dengan subtemanya pada tahun ini memfokuskan kepada penilaian ataupun assessment. Baik, ya itulah tadi kita ketahui serba sedikit berkenaan dengan matlamat, tujuan dan juga objektif convention serta tema convention untuk kali ini Menarik sekali tema yang dipilih, pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti quality leader, quality education. Tapi subtemanya untuk tahun ini ialah assessment penilaian. Baik, satu lagi ni pengiran sebelum kita beralih kepada Puan Hajiah Malafida kita ingin mengetahui juga di pengirannya apa perisian yang akan disampaikan pada majlis itu nanti. Junjung penjelasan pengiran. Terima kasih. Ada 4 buah segmen telah disediakan untuk convention selama 2 hari ini. Pada hari pertama, pelancaran buku panduan blended learning ataupun pengajaran pendidikan beradun, MOE TV dan Digital Resources Management System yang akan dirasmikan oleh tetamu kehormat majlis yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan Negara Sembilan Darussalam. Ini diikuti dengan pembentangan ucap tama daripada penyampai ucap tama jemputan iaitu Yang Mulia Profesor Geoff Masters. Para jemputan dan pemimpin sekolah yang hadir juga akan berpeluang untuk mengajukan beberapa soalan kepada Yang Mulia Profesor Masters pada hari berkenaan. Sesi pagi akan ditutup dengan satu pembentangan mengenai rangka kerja penilaian, Learning Assessment Framework, daripada Yang Mulia Wang Syarizal bin Najib Imran, pemangku pengarah peperiksaan Kementerian Pendidikan. Dan di sesi petang pada hari pertama pula, satu sesi dialog ketua-ketua jabatan bersama pemimpin sekolah akan diadakan. Dan segmen ini merupakan satu platform, satu landasan bagi pihak jabatan dan pihak sekolah untuk sama-sama berbincang,
berdialog, bagi mempertingkatkan accountability bersama dan mempertingkatkan lagi kualiti pelaksanaan inisiatif di sekolah-sekolah. Dan seterusnya pada hari kedua akan diteruskan dengan penyampaian, majlis penyampaian surat-surat lantikan yang akan disampaikan kepada pemimpin-pemimpin sekolah yang baru dilantik dan juga penyampaian insentif kepada sekolah-sekolah yang telah mencapai prestasi cemerlang pada tahun 2022. Ya, Alhamdulillah, ya, itulah antara pengisian yang akan disampaikannya dalam majlis itu nanti, itu selama 2 hari ya. Dan terima kasih Pengiran, dan seterusnya kita akan beralih kepada Puan Ajamal Hafidah binti Haji Malik, iaitu pegawai pelajaran kanan. Jadi Puan, ya, salah satu di antara perisian ya di dalam majlis tersebut adalah majlis penyampaian insentif sekolah. Jadi dapatkah Puan Aja menerangkan ya kepada penonton kita mengenai dengan insentif sekolah dan apakah ya antara kriteria ataupun ciri pemilihan yang telah pun ditetapkan ini? Terima kasih Intan. Jadi sejak konvensyen pemimpin sekolah ini diadakan pada tahun 2019 ya. Majlis penyampaian insentif ini telah dijadikan salah satu komponen di dalam konvensyen ini. Jadi dengan adanya komponen ini ya jadi memberikan lebih substantif lah kepada konvensyen itu sendiri dan juga kepada majlis penyampaian insentif ini ya. Dan ia bertujuan untuk memberikan penghargaan dan galakan kepada sekolah-sekolah yang telah menunjukkan pencapaian akademik yang cemerlang dan menunjukkan peningkatan secara konsisten ya dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan. Jadi pada tahun ini ya terdapat 2 kriteria pemilihan bagi penyampaian insentif sekolah ya bagi peperiksaan awam pada tahun lalu ya tahun 2022. Kriteria pertama adalah sekolah yang telah mencapai keputusan cemerlang yang melepasi sasaran kebangsaan ya. Bagi peringkat rendah pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang telah mencapai sasaran 90% selama 3 tahun berturut-turut ya dari tahun 20 hingga tahun 2022. Jadi sebanyak 2 buah sekolah yang akan menerima insentif ini ya. Dan masih juga bagi peringkat sekolah rendah ya. Sekolah-sekolah yang mencapai keputusan cemerlang melepasi sasaran grade A to C dalam penilaian sekolah rendah juga. Jadi sebanyak 5 buah sekolah yang akan menerima insentif ini. Bagi peringkat menengah, ia adalah bagi sekolah-sekolah yang cemerlang dan mencapai atau melepasi sasaran 60% yang memperolehi 5 O-level atau IGCSE ke atas ya. Jadi sebanyak 5 buah sekolah juga akan menerima insentif ini. Sementara bagi pusat tingkatan 6, ia adalah bagi sekolah-sekolah yang mencapai atau melepasi 80% memperolehi 3 A-level ke atas ya. Jadi hanya sebuah sekolah yang akan menerima insentif ini. Jadi masing-masing sudah diketahui ni sekolah-sekolahnya ni Puan? Pihak sekolah belum mengetahui. InsyaAllah nanti semasa penyampaian itu akan diumumkan ya penerima-penerimanya ini nanti. Yang tadi adalah kriteria pertama, iaitu yang melepasi sasaran. Sementara dan kriteria kedua adalah yang mengekalkan menunjukkan peratus peningkatan secara konsisten ya selama 3 tahun, itu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Bagi peringkat rendah sebanyak 2 buah sekolah akan menerima insentif ini. Bagi menengah sebanyak 3 buah sekolah, dan bagi pusat tingkatan 6 tidak ada penerima pada tahun lepas ya, pada tahun ini tidak ada yang mencapai konsistensi. Iya, jadi itu bagi sekolah yang menunjukkan peratus peningkatan ya. Alhamdulillah. Dan seterusnya ni Puan Najaya, di samping pencapaian akademik, difahamkan juga insentif ini juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah dinilai cemerlang secara keseluruhan atau whole school evaluation. Jadi bolehkah Puan Najaya mengongsikan mengenai dengan perkara ini? Okey. Mengenai dengan whole school evaluation ya, atau penilaian keseluruhan sekolah. Ya, jadi sekolah-sekolah di negara ini ya dah dinilai secara keseluruhan ya dalam 4 domain yang selaras dengan standard antarabangsa ya. Iaitu 4 domain tersebut adalah kepimpinan dan pengurusan pertama, kedua pengajaran dan pembelajaran, ketiga etos dan persekitaran, dan juga yang keempat hasil pembelajaran murid. Jadi keempat domain ini dinilai ya. Dan dalam prosesnya, secara prosesnya ia dinilai secara berperingkat-peringkat, bukannya sekaligus terus dipilih ya. Peringkat pertama di shortlisted daripada
data internal WSE dan ia 25% sekolah saja yang teratas yang dipilih ya semasa peringkat pertama. Dan penilaian pada peringkat kedua ia dinilai oleh satu kumpulan di peringkat jabatan jabatan sekolah-sekolah dan hanya 5 buah sekolah teratas yang dipilih dan seterusnya dipilih lagi dibagi peringkat yang ketiga iaitu di peringkat jabatan kenaziran sekolah-sekolah dan hanya sekolah-sekolah yang mencapai green dan amber green yang dipilih untuk menerima anugerah insentif ini ya. Jadi bukan satu yang mudahlah bagi sekolah-sekolah untuk mendapat ada berperingkat sebetulnya ya. Sebetulnya. Jadi seterusnya pada peringkat rendah ya 9 buah sekolah akan menerima insentif WSE ini dan peringkat menengah sebanyak 7 buah sekolah dan bagi pusat tingkatan 6 alhamdulillah 3 buah sekolah akan menerima. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini terdapat sebuah sekolah akan menerima kategori di peringkat silver atau perak ya. Kerana selama ini sejak 2019 ya kita hanya menyampaikan banyak insentif ini dalam kategori bronze ataupun gangsa ya. Dan pada tahun ini ada sebuah sekolah alhamdulillah telah mencapai peringkat silver, iaitu mereka telah mencapai ranking green selama 3 tahun berturut-turut. Ya. Jadi mudah-mudahan pada tahun-tahun akan datang ada yang akan memperolehi ranking gold. Mudah-mudahan emas ya. Emas. Tapi belum lagi. Requirement untuk emas ini apa? 5 tahun green berturut-turut. Mudah-mudahannya akan dapat mengekalkan setelah 3 tahun, another 2 years lagi. Mudah-mudahan. InsyaAllah untuk mendapatkan. Tapi bukan sesuatu yang mudah, tapi insyaAllah boleh dicapai. Boleh dicapai insyaAllah ya. Itulah motivasi dan juga semangat ya yang diterapkan dan pastinya ke situlah tujuan dan juga pengharapannya. Baik, kembali sebelum kepada Pengiran ni. Pengiran, apa harapan dan juga ekspektasi ni daripada Majlis Convention Pemimpin Sekolah itu nanti? Alhamdulillah, selaras dengan ekspektasi visi dan misi Kementerian Pendidikan untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan holistik untuk pelajar ke arah mencapai potensi sepenuhnya. Kementerian Pendidikan menzahirkan komitmen melalui adanya Majlis Convention Pemimpin Sekolah kerana tenaga pengajar termasuk pemimpin sekolah adalah selaku warga penyumbang yang sangat signifikan di dalam memberikan impak, khususnya di dalam menghasilkan sumber tenaga manusia yang mahir dan berjaya dan dalam menyampaikan pendidikan berkualiti ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Walau bagaimanapun ke arah merealisasikan pelaksanaan pendidikan berkualiti ini, ianya memerlukan sokongan dan usaha secara sistemik dan bersepadu dan keperluan pembangunan kapasiti yang berasaskan kompetensi juga adalah sangat diperlukan dalam meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah. Justru itu dengan melalui Majlis Convention Pemimpin Sekolah, Kementerian Pendidikan memberi penekanan kepada pembangunan kapasiti selaras dengan hasrat objektif strategik pertama, pelan strategik Kementerian Pendidikan iaitu transformasi sumber tenaga manusia bagi organisasi ke arah budaya yang berpandukan prestasi. Jadi Majlis Convention Pemimpin Sekolah ini memberi penekanan kepada systemic coherence, keperluan kolaborasi di antara pemimpin sekolah dengan jabatan-jabatan, bahagian dan unit di dalam Kementerian Pendidikan beserta juga agensi luar yang memainkan peranan yang sama pentingnya dan merupakan pihak berkepentingan di dalam pendidikan. Hanya dengan usaha yang bersepadu, sistemik dan konsisten beserta dengan pemantauan yang berterusan serta berkualiti dan mampan, insya-Allah akan dapat menghasilkan pelaksanaan perkhidmatan kepimpinan sekolah yang berkesan, berkualiti dan saksama dalam menghasilkan sistem pendidikan kelas pertama, peluang pendidikan yang saksama dan pembangunan sumber tenaga manusia yang menyumbang ke arah keperluan ekonomi negara selaras dengan hasrat wawasan negara 2035 insya-Allah. Insya-Allah ya, alhamdulillah ya, itu dia mengenai dengan Majlis Convention Pemimpin Sekolah kali kelima bagi tahun 2023 yang bakal diadakan nanti pada 3 hari bulan Mei 2023 Masihi bersama dengan 12 Syawal 1444 Hijrah bermula pada 7.45 pagi hingga 12.30 hari dan akan diteruskan dengan sesi petang bermula pada pukul 1.45 petang hingga 4.30 petang.
petang. Dan hari kedua convention pula berlangsung pada hari Khamis ni Wani, iaitu pada 13 Syawal 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 bulan Mei 2023 yang akan bermula pada pukul 7.45 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Dewan Persidangan Berdex Jerudong ya. Alhamdulillah. Apapun kami mengharapkan mudah-mudahan majlis yang akan dijalankan ini nanti akan terus berjalan dengan lancar hendaknya sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan dan siapapun penerimanya nanti pada hari tersebut ya, mana-mana sekolah rendah ataupun menengah ya. Kita ni mendoakan kita ni mengucapkan tahniah dan juga syabas dan mudah-mudahan ada pencapaian yang terbaik lagi ya di masa akan datang insya-Allah mudah-mudahan ya. Baik Pangeran, Puan, kita sekarang berada di penghujung wawancara ya pada pagi ini. Terima kasih dan juga terima kasih ya di atas perkongsiannya pada hari ini. Mudah-mudahan jelas ya kepada penonton-penonton kita ini dan insya-Allah kita ini akan bersama lagi di lain waktu di lain masa mungkin dengan topik perbincangan yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.